Dabai antara spesies buah eksotik bermusim yang kian mendapat perhatian pengusaha tempatan dalam menghasilkan produk hiliran. Tidak dinafikan kewujudan buah dabai ini membuka peluang pengusaha tempatan menghasilkan pelbagai produk inovasi berasaskan buah yang turut dikenali sebagai zaitun Sarawak itu. Sejauh mana keunikan buah dabai ini mampu dikomersialkan? Ikuti laporan February James dan jurukamera Muhammad Rafiq. Selain dimakan dalam bentuk buah segar, dabai turut dijadikan ramuan dalam inovasi produk makanan. Antara produk yang dihasilkan daripada buah dabai termasuklah susu, aiskrim, keropok dan juga pes dabai. Chua Nang Ling, salah seorang pengusaha kilang berkata, beliau mula menghasilkan produk berasaskan dabai selepas mengkaji kebolehpasaran buah ini hasil bimbingan daripada Pusat Penyelidikan Pertanian Semenggok. Mula-mula produk kita adalah durian paste. So lepas tu saya pun selain daripada buah durian, bapak saya tanya kalau season habis macam mana, buat apa. So baru daripada sana saya pergi tengoklah market apa yang banyak produk dekat market sekarang, iaitu buah dabai. So saya rasa ni buah dabai memang unik lah. Satu, dia mewakili Sarawak punya signature. Kedua, dia memang special lah untuk boleh mewakili local identity. Untuk dabai kita pun ada lagi lah, in future kita akan invent more produk lah, macam sekarang kita ada susu dabai juga dah. Itu ada dabai mole pun ada. Jelas beliau dengan pembangunan produk yang pelbagai mampu memastikan bekalan yang berterusan untuk buah-buahan bermusim agar terus dimanfaatkan industri pembuatan makanan. Selain itu, ia juga dapat dinikmati di luar musim buah berkenaan. Kita pun boleh memanjangkan hayat dia. So maksudnya prolong dengan dia punya shelf life lah. So dari segi itu kita rasa ada market dia lah. Sebab masa itu masa bermusim tu, kalau orang tak makan tu, memang terlepas lah untuk musim. So tak dapat makan lagi. Tambah Chua, produk-produk berasaskan dabai yang dihasilkan beliau semakin mendapat permintaan, termasuklah pembeli dari luar negara seperti United Kingdom, New Zealand dan Australia. Bagaimanapun beliau berdepan isu kekurangan bekalan mentah dabai memandangkan penghasilan buah dabai yang bermusim selain harga yang kian meningkat. Justru Chua berharap agar lebih ramai petani bergiat aktif dalam industri penanaman buah-buahan tempatan seperti ini agar lebih banyak lagi inovasi produk dapat dihasilkan. Dalam pada itu, salah seorang pekerjanya, Nur Syahira, memberitahu terdapat beberapa fasa dalam menghasilkan produk berasaskan dabai ini. Kita akan collect raw fruit dari farmer, dari pekebun, datang ke kilang. Untuk kilang, kita akan prosesnya, kita akan bagi kepada dua production, sama ada production frozen iaitu beku ataupun dried production yang untuk production kering. Dabai memang freshly kita kena terus proses sebab dabai tu paling susah sebabnya lepas petik, dalam 1-3 harinya dah rosak dah. So kita kena memang proses cepat lah. Processing kena siapkan dalam 1 hari. Lepas after dah proses kita akan simpan. After fruit season, kita akan buat production lain. Production lainnya kita buat antaranya keropok dabai, keropok durian, lepas dabai nut. Selain daripada kita ada dabai paste, durian paste. Mostly untuk dabai paste dengan durian paste kita akan supply kepada orang luar. Mostly kita perlukan untuk buat macam dessert, buat macam bakery. Mostly untuk paste. Chua berkata bantuan dari agensi-agensi kerajaan seperti Jabatan Pertanian dan Kementerian Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan MINRED turut memainkan peranan penting dalam membantu beliau mengembangkan perniagaannya, sama ada bantuan berbentuk kursus, mesin dan teknologi selain bantuan dari segi promosi. Sementara itu, Chua juga turut menjalinkan kerjasama dengan peniaga yang lain untuk mempelbagaikan lagi produk hiliran ini. Berkongsi cerita, seorang pemilik restoran, Alex Kong, memberitahu beliau mula berminat menginovasikan makanan barat dengan elemen tempatan bagi mewujudkan keistimewaan dalam setiap menunya. Penghasilan variasi produk berasaskan buah-buahan tempatan seperti dabai tidak hanya tertumpu kepada pengeluaran di kilang, bahkan ianya juga telah mula digunakan dalam penyediaan makanan di restoran. Kami ada buat banyak eksperimen. Lepas itu kami
buat decision untuk itu kami punya itu spaghetti ialah sweet punya. Jadi itu kami cipta kami punya creamy tabai linguine yang pertama. Lepas itu kami terus menghasilkan produk berasaskan tabai termasuklah sweet tabai pizza, with purpose with tabai pancake, and then tabai chicken Wellington, and then tabai smoothie yang terkenal kini ini. Biasalah mereka yang datang pertama kali ya, memang mereka cakap, saya tidak ada makan tabai ya. Ayo ini makanan tidak boleh campur macam ini. Tapi kami boleh cakap lah, ada try tiada harimau. Terus kembali punya customer memang bagi yang komen yang bagus lah. Kalau untuk pelancong mereka memang cari untuk benda-benda yang istimewa macam ini. Ini ialah identiti Sarawak. Sebelum ini, salah seorang pemimpin tempatan berpendapat bahawa isi dari dalam biji buah dabai yang rasanya seakan kacang pistasio berpotensi untuk diangkat sebagai salah satu produk asli dari negeri ini. Dan penggunaan buah-buahan ini dalam penghasilan produk makanan baharu mampu mempelbagaikan lagi kegunaannya di samping memastikan bekalan pada luar musim. Ini sekaligus membangunkan industri pemprosesan makanan berasaskan buah-buahan tempatan. Laporan Favourite James dan Juru Kamera Muhammad Rafiq melaporkan untuk TVS Sibu. Sementara itu, Dabai bukan sahaja dapat menghasilkan produk inovasi baharu, malah mampu menjadi salah satu produk pelancongan yang berpotensi untuk diketengahkan. Ini kerana pengunjung yang datang ke Sarawak lebih gemar meneroka sesuatu yang jarang mereka lihat di tempat lain berbanding Sarawak yang mempunyai kepelbagaian makanan, adat serta budaya. Pengerusi Lembaga Pelancongan Sarawak STB Dennis Ngau berpendapat inovasi berasaskan buah tempatan wajar diketengahkan menjadi produk komersial. Pada masa sama, ia juga mampu menyumbang kepada peningkatan jualan untuk petani, pengilang dan pengedar. Apatah lagi yang datang daripada Brunei ataupun daripada luar Sarawak to look for this unique fruits kan. Kita mempunyai produk-produk yang kadang-kadang bagi kita macam biasa. Tetapi bagi orang lain, something yang unik. Termasuklah dabai. We are taking advantage of this. So I said tadi kan, food itu. Di bawah food itu adalah makanan sajian biasa, juga termasuk buah-buahan di Sarawak yang pelbagai-bagai. If you care to look at, tengok apa jenis buah yang kita ada di Sarawak ni, you'll be very surprised to see the varieties that we have. Especially kalau kita pergi ke kampung-kampung, macam tadi ke longhouse yang unik tu, boleh disajikan buah-buahan daripada hutan yang tidak ditanam pun ada. So this is the uniqueness that we have lah. Yeah. And it is one of our product. Senada dengan Dennis, pakar penyelidik dari Fakulti Sains dan Teknologi Sumber UNIMAS, Dr. Bernard Maringal berpendapat langkah promosi yang strategik juga penting untuk meningkatkan populariti sesebuah produk agar lebih dikenali. Cara lain untuk mempromosikan buah ini dengan mencipta jenama tersendiri untuk buah dabai yang boleh membezakan dia dengan buah yang lain, ya, dengan cadangan jualan yang unik, dan ini boleh termasuk mempromosikan rasa unik, faedah kesihatan, kepentingan budaya buah-buah tempatan. Mempromosikan buah-buahan ini melalui pelancongan juga boleh membantu meningkatkan keterlihatan dan popularitinya. Ini boleh melibatkan mempromosikan ladang dabai sebagai destinasi pelancongan dan menawarkan lawatan ataupun aktiviti yang membolehkan pelawat mempelajari tentang buah-buahan dan mencubanya dalam bentuk yang berbeza. Jelas Dr. Bernard, mempromosikan agropelancongan boleh membantu meningkatkan permintaan buah dabai dan mewujudkan peluang pasaran baharu untuk petani. Lebih-lebih lagi, masih terdapat potensi untuk meluaskan pasaran dengan mempromosikan rasa unik buah dabai ini kepada halayak yang lebih luas.
membangunkan agro pelancongan yang melibatkan dabai, di mana setiap kali musim dabai kita boleh panggil pelancong luar ataupun asing untuk datang ke Sarawak, di mana dia secara tidak langsung dia meningkatkan hasil jualan buah-buah tempatan kita yang bermusim. Selain itu, katanya pihak universiti juga boleh membantu dari segi mengkaji permintaan pasaran buah dabai ini untuk mengenal pasti peluang-peluang baharu dan pasaran berpotensi untuk ekspor. Universiti boleh memanfaatkan keupayaan dan kepakaran pendidikan mereka untuk menyokong usaha kerajaan Sarawak, meningkatkan pengeluaran buah-buahan tempatan dan meningkatkan ekspor dengan menjalankan penyelidikan pembangunan variti baru, mengkaji permintaan pasaran, menyediakan latihan dan pendidikan serta kerjasama perkongsian. Universiti boleh memainkan peranan penting dalam mengukuhkan industri buah-buahan di Sarawak. Dabai ini sememangnya berpotensi untuk diekspor dan dipasarkan ke pasaran yang lebih luas lagi serta pelbagai produk inovasi dapat dihasilkan berasaskan buah-buahan ini. Namun, yang menjadi kekangan ketika ini adalah bekalannya yang terhad, memandangkan ini adalah buah-buahan bermusim. Laporan Februari James dan juru kamera Muhammad Rafiq untuk TVS. Jabatan Pertanian Sarawak giat melaksanakan program pemulihan dabai bagi memenuhi peningkatan permintaan dabai sekaligus meningkatkan jumlah ekspor buah berkenaan ke pasaran luar. Pengarah Pertanian Sarawak Dominic Chunggat berkata, program pemulihan tanaman dabai lebih fokus kepada bantuan seperti racun dan baja kepada mana-mana petani dabai yang berdaftar dengan Jabatan Pertanian bagi memelihara kematangan pokok dabai mereka. Menurut Dominic, Pusat Penyelidikan Pertanian Semenggok juga giat menjalankan kajian berkaitan potensi produk yang boleh dibangunkan berasaskan buah-buahan tempatan. Agriculture Research Center di Semenggok telah membuat kajian dari segi meningkatkan keluaran hiliran, di mana Jabatan Pertanian telah berjaya membuat kajian ke atas dabai paste ataupun produk hiliran dabai. Dengan adanya kajian-kajian dan kedapatan kajian tersebut, kita mohon pengusaha mana-mana syarikat penaju yang boleh bersedia untuk mengkomersialkan hasil kajian rakan saya tersebut. Ini adalah salah satu daripada cara untuk kita terus meningkatkan pengeluaran dabai dan juga industri dabai di Sarawak di masa akan datang. Dan ini merupakan satu industri yang boleh diangkatkan akan menjadi satu industri buahan tempatan yang baik di masa akan datang. Itulah antara aspirasi dan juga hala tuju Jabatan Pertanian sebenarnya sekarang ini, agar yang penting kita dapat membantu kerajaan negeri dalam memastikan sekuriti makanan, meningkatkan pendapatan kebun kecil hingga 6,000 sekeluarga tani. Dalam pada itu jelas Dominic, Jabatan Pertanian Sarawak telah menyediakan kawasan agropark yang dilengkapi dengan infrastruktur asas yang merangkumi sistem pengairan, sistem peparitan serta jalan ladang untuk memudahkan petani membangunkan industri penanaman dabai. Sekarang pun Jabatan Pertanian telah pun menyediakan dalam proses untuk menyediakan plan bangunan industri dabai di kawasan Batareng itu, iaitu yang kita panggil Dabai Bel, Kapit, Som, Ngemah, Kenawit. Ini adalah kawasan utama yang akan kita bangun dalam tempoh terdekat ini. Dan kita telah pernah mendapat sedikit bentukan untuk kita bangunkan kawasan ini agar ianya nanti akan menjadi satu daripada kawasan yang kita panggil sebagai Dabai Concentration Area. Berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Pertanian pada tahun 2021, jumlah pengeluaran untuk buah dabai adalah sebanyak 5,902.3 tan metrik dengan keluasan 1,947 hektar. Sementara itu, penolong Rektor Universiti Teknologi Mara UiTM Kampus Semerahan II, Profesor Madya Dr. Hasmah Mohidin berpendapat teknik penanaman yang sesuai juga perlu untuk meningkatkan pengeluaran hasil buah-buahan tempatan. Amalan pertanian yang baik, good agricultural practices di samping teknologi berkaitan dengan pengurusan aktiviti lepas tuai, dia banyak mempunyai manfaat, terutamanya dari segi aspek meningkatkan jangka hayat
penyimpanan buah-buahan bermusim. Jadi seperti yang kita sebut tadi, teknologi seperti vacuum freeze yang pada waktu ini dilaksanakan untuk durian bagi tujuan mengeksport ke luar negara. Jadi ini mungkin salah satu alternatif yang boleh dilaksanakan juga untuk Dabai. Beliau yang juga merupakan pensyarah Fakulti Peladangan dan Agroteknologi menambah, kajian dan penyelidikan boleh diperluaskan agar buah dabai tidak hanya diproses menjadi produk makanan tetapi juga boleh digunakan dalam industri farmaseutical untuk produk-produk kecantikan. Mengulas mengenai kelebihan inovasi produk berasaskan buah-buahan tempatan, Dr. Hasmah memaklumkan langkah inovasi ini dapat mengatasi isu lambakan buah-buahan pada waktu musim. Berapa inovasi yang telah dibangunkan untuk produk dabai. Ini dilihat dapat membantu menambahkan pelbagai pendapatan, bukan sahaja dari segi hasil jualan yang segar tetapi juga dalam bentuk produk yang mana ini memastikan sentiasa mencukupilah walaupun berada di luar musim dabai. Jadi selain daripada itu, penghasilan produk ini dapat membantu ke arah sifar sisa atau dipanggil zero waste. Jadi ini dapat menghapuskan juga lambakan buah bermusim yang terlalu banyak. Jadi kalau kita lihat inovasi-inovasi seperti ini, contohnya dengan kaedah vacuum freeze dry dabai, ini juga adalah salah satu inovasi yang dapat meningkatkan jangka hayat buah dabai supaya boleh dinikmati di luar musim. Secara keseluruhannya, buah dabai dan produk inovasinya ini mampu menyumbang kepada pertumbuhan pelbagai aspek termasuk dari sudut mewujudkan kepelbagaian produk hiliran dan menyumbang kepada peningkatan ekspor buah-buahan tempatan serta boleh dijadikan produk pelancongan. Ini sekaligus akan meningkatkan ekonomi Sarawak. Laporan Februari James dan juru kamera Muhammad Rafiq melaporkan untuk TVS.